rawi, dia merujuk kepada matan juga tak? Juga matan. Sebab kita nak tahu dia bertentang atau tidak, kita mesti rujuk kepada matan. Okey. Ilah ni juga dia merujuk kepada sanad dan matan. Kedua. Nanti saya terangkan lebih banyak. Okey, hadis dhaif. Kita dah tahu istilah hadis sahih, kita juga sudah tahu istilah hadis hasan. Hadis dhaif yang pertama, hadis-hadis yang tidak mempunyai ciri-ciri hadis sahih dan hadis hasan. Itu obvious lah, kan? Okay. Yang kedua, disebabkan oleh sanad yang tidak berhubung atau sebab-sebab lain. Nanti kita pinjam banyak. Okay. Disebabkan sanad yang tidak berhubung atau sebab-sebab lain. Seterusnya, okey, dhaif dari sudut sanad. Bila kita sebut dhaif dari sudut sanad ni, apa maksudnya? Okay. Pertama, seorang tabi'in menyandarkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in ni dia jumpa Nabi tak? Dia tak jumpa Nabi. Dia jumpa sahabat. Ya, dia tak jumpa Nabi. Tetapi dalam hadis yang dhaif dari sudut sanad ini, yang pertama ini, dia menyandarkan terus kepada Nabi, seorang tabi'in. Kita panggil hadis apa itu? Saya dah pernah sebut benda ni. Kita panggil hadis apa itu? Dia menyandarkan terus daripada tabi'in, menyandarkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut banyak sesi dah dulu. Hadis mursal. Okey. Seorang tabi'in menyandarkan terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimra silam. Siapa yang nak jawab dia? Okey, mursal. Yang kedua, gugur seorang perawi atau lebih daripada sanad pada satu tempat atau lebih. Okay. Pada satu tempat atau lebih. Gugur seorang perawi. Saya sebut sanad dan matan semua dah tahu kan. Okay. Gugur seorang perawi atau lebih daripada sanad pada satu tempat atau lebih. Okay. Hadis ini dikenali sebagai hadis mim nun qaf ta'in munqati'. Ayat jelas sekali. Mim nun qaf ta'in munqati'. Okey. Ya. Yang ketiga, gugur dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut. Tadi tak semesti berturut-turut, jadi dia berturut-turut. Berturut-turut. Padanya contoh gugur tabi'in dan tabi'in. Gugur dua perawi berturut-turut. Hadis ini dikenali sebagai mu'dal. Mim ain dad lam. Mu'dal. Saya tak tulis lah apa istilah-istilah tu, tapi siapa nak tahu lebih saya sebutlah. Okay. Sebab kalau tua macam saya ni hafal istilah susah sikitlah. Ya. Sebab tu saya kalau Ustaz Jom mengajar tajwid, saya kenal hukum lah. Tanya saya istilah banyak-banyak, kadang saya pening lah. Yang keempat lagi, perawi tidak bertemu atau timbul syak kerana perawi menamakan guru dengan gelaran yang tidak dikenali. Okay. Satu, perawi tidak bertemu. Macam mana itu kita sebut? Macam mana kita tahu perawi tidak bertemu? Tarikh lahir. Kan? Dia bagi tahu kita tanya dia dengar, seorang ulama, bukan kita lah, seorang ulama hadis tanya dia dengar daripada apa? Dia pun sebut dia dengar daripada si fulan dan si fulan. Kan? Tadi ulama hadis yang tahu tentang sejarah perawi ini, riwayat hidup perawi ini, dia tanya jumpa tahun bila, dekat mana, dia boleh tahu. Kan? Kalau dia kata jumpa di Kufah pada tahun 46 Hijrah, seorang ulama hadis yang belajar berkenaan dengan hadis ini, dia tahu rawi yang dia maksudkan tadi itu meninggal di Kufah pada tahun 44 Hijrah. Jadi mustahil dia jumpa. Salah satu contoh lah. Banyak contoh lain, tadi salah satu contoh ialah begitu. Ya. Ataupun mereka merupakan generasi yang berbeza yang tak mungkin bertemu. Ya. Itu pertama. Atau timbul syak kerana perawi menamakan guru dengan gelaran yang tidak dikenali. Kita selalu sebut dalam kuliah hadis kita, mengikut sunnah Nabi, kita ada gelaran apa yang dipanggil? Kunyah. Macam mana itu? Kabnun ya tamarbuka. Kunyah. Ya, kunyah. Ya, macam saya selalu sebut situ Abu Maryam, Abu Ayyash ada sini, ya. Tadi dia menamakan guru
orang tu terkenal, ulama tu terkenal dengan kunyah yang orang tak kenal, tak dikenali. Jadi para ulama ni tahu. Timbul syak. Okey, timbul syak. Okey, itu berkenaan dengan yang ini pula berkenaan dengan illah dari sudut sanad dan matan. Illah apa maksudnya illah? Kecacatan. Okey, kecacatan. Tadi sanad tidak bersambung kan, 4 tadi kan. Okay. Sekarang ni berkenaan dengan dari sudut illah, kecacatan dari sudut sanad dan matan. Pertama, tidak disepakati kedaifannya oleh para ulama hadis. Okay. Tidak disepakati kedaifannya oleh para ulama hadis. Okay. Sama ada orang yang kata dia dhaif dengan orang kata dia hasan sama banyak, ataupun yang mengatakan dhaif lebih ramai daripada yang mengatakan hasan. Sama banyak ataupun yang mengatakan dhaif lebih ramai. Okey. Jadi dikenali sebagai mudha'af. Mim dhad ain fa, mudha'af. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan melalui beberapa wajah yang bertentangan antara satu sama lain serta tidak boleh ditarjihkan. Apa maksud di sini? Wajah yang bertentangan maknanya matan dia berbeza. Matan dia berbeza. Okey. Macam mana yang boleh ditarjih, yang tidak, kalau boleh ditarjihkan apa maksudnya? Maksudnya boleh ditarjihkan ialah banyak riwayat wajah berbeza, tetapi ada satu riwayat diriwayatkan oleh perawi yang kuat ingatannya, kuat hafazannya. Jadi maknanya riwayat dia itu mentarjihkan riwayat-riwayat yang lain. Okey, menguatkan riwayat-riwayat yang lain. Okey, itu kalau boleh ditarjihkan. Tapi dalam bab ini tidak boleh ditarjihkan. Maknanya tak ada. Dalam banyak-banyak wajah tu tak ada pun rawi yang kuat hafazannya. Okey. Rawi semua lemah. Itu dinilai sebagai muttaraf. Hadis yang ketiga, hadis yang mencurigakan sebahagian matanya atau bertukar nama perawi dalam sanad. Okay. Sebahagian matan, maknanya ada matan dalam kesemua hadis itu ada teks yang tak ada masalah, tapi ada teks yang ada bermasalah, bertentangan dengan hadis yang sahih atau bertentangan dengan Al-Quran. Okay. Dan bertukar nama rawi ini apa maksud? Nama Malik bin Anas, tapi dia kata Anas bin Malik. Tukar nama rawi. Maknanya ada timbul syak. Jadi dikenali sebagai maqlub. Mim qaf lam waw ba, maqlub. Cepat kan? Okey. Hadis yang syaz saya tak terang ni, saya sebut saya tak terang sekarang sebab tadi kita sebut apa maksud syaz. Okey. Satu lagi, dia ni seakan-akan sama dengan syaz. Apa dia maksud syaz tadi kita kata? Syaz tadi riwayat seorang perawi yang thiqah berbeza dengan riwayat perawi yang lebih thiqah ataupun berbeza dengan riwayat perawi yang ramai, perawi yang thiqah. Okay. Yang ni pula okay, jadi dinamakan munkar. Mim nun kaf ra, munkar. Okey, mim nun kaf ra. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif, yang rawi itu dhaif, tadi rawi thiqahan, sekarang rawi dhaif dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Jadi clear macam tadi, dua-dua thiqah, cuma seorang lebih thiqah ataupun ramai thiqah. Ini dia dhaif, perawi lain thiqah. Salah satu hadis munkar minggu lepas saya ada sebut masa sembang-sembang kawan di sini dengan sahabat di sini. Masa kuliah tadi apa maksud? Apa dia hadis tu? Rajab bulan Allah, Syaban bulan Rasulullah, Ramadan bulan umat tu kata kan. Itu hadis munkar. Dhaif. Nanti saya sebut sikit.
Kalau nak rujuk